Meniaga ni ataupun nak buat live ni, dia seumpama kalau kita nak berenang, nak pandai berenang, kita kena masuk dalam air baru kita pandai berenang. Kalau kita just duduk berdiri, tengok, bila nak turun dalam air memang takkan pandai lah ceritanya. So apa yang Madam Wu buat adalah daripada tahun 2017, I konsisten, okey, konsisten buat sampailah ke hari ni, dan itu yang menyebabkan hari ke hari Madam Wu pandai. Dan Madam Wu ingat juga macam mana Madam Wu korbankan masa remaja I, besarkan anak-anak, berniaga, bantu suami, bantu keluarga. Bila ingat tu memanglah rasa sedih. Tetapi hidup ni macam itulah. Dalam kita nak berjaya, dalam kita nak capai impian, perlu ada pengorbanan. So jangan takut untuk berkorban, jangan takut untuk kita apa orang kata, korbankan sesuatu yang kita sayang, kita suka untuk ada kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya Johan Jaafar. Setiap minggu saya mengundang teman-teman dari pimpinan politik, mereka yang terlibat dalam dunia korporat, mereka yang terlibat dalam dunia seni, kebudayaan, sukan dan lain-lain. Dan pada petang ini saya berasa sangat beruntung kerana tetamu saya adalah seorang tokoh wanita yang telah mencapai kejayaan luar biasa dalam dunia perniagaan. Beliau bermula secara yang agak kecil dan kemudian sekarang mencipta nama sebagai salah seorang usahawan wanita yang paling berjaya di negara kita. Orang yang saya maksudkan ialah Puan Erika Baiduri Abdul Rashid atau lebih dikenal dengan nama Madam Wu. Dan beliau adalah pengasas Noah Health and Beauty. Saya bagi pihak Sinar mengucapkan selamat datang Puan ke program saya pada petang ini. Okey, terima kasih juga kepada Sinar dan Tan Sri kerana sudi menjemput. It's really an honor sebenarnya bila I dipanggil untuk diinterview oleh Tan Sri sendiri, tokoh wartawan yang sangat luar biasa, yang hebat, segak lagi tu. Ya, terima kasih. Baik, saya nak mulakan perbualan kita pada petang ini. Saya fikir walaupun Puan mempunyai banyak following ya dalam social media, tetapi bagi orang lain mungkin tak mengetahui daripada mana mulanya Noah Health and Beauty ni. Okay, Noah ni we started since 2017, diaspirasikan oleh seorang wanita suri rumah yang punya cita-cita yang sangat tinggi, iaitu saya yang ada impian yang besar nak bantu suami. And then masa tu I still remember I started at home dekat rumah dengan menggunakan apa je yang ada kat tangan masa tu. I mula dengan sebiji handphone. And then Tan Sri tahu tak, I ni sejenis yang memang tak pandai guna phone. Yang I tahu, I rasa paling senang on live. I buka live, I start buat live. Alhamdulillah, it's growing until now dengan hanya menggunakan kaedah tu. Pada masa ini Noah mempunyai lebih daripada 30,000 ejen. Betul. Dan dengan pendapatan tahunan melebihi 40 juta ringgit. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Baik. Saya nak kembali sedikit kepada peringkat awal Puan terbabit dalam perniagaan. Saya difahamkan bahawa ibu Puan sebenarnya seorang ibu tunggal. Betul. Yang merupakan seorang usahawan secara kecil-kecilan dari Terengganu ya. Apa yang Puan pelajari daripada ibu Puan? Okay, my mom ni dia berkahwin di usia yang sangat muda, 16 tahun dan bercerai ketika usia dia 21 tahun dengan anak 3 orang. So waktu tu I masih ingat lagi form 2, 14 tahun. My mom didapati menghidap kanser, lymphoma stage 3. So masa tu kita orang dekat KL, kita orang cuma ada dia, ada adik-beradik 3 orang perempuan ni without father. Semua perempuan? Semua perempuan. So, I ingat apa yang I nampak ketika tu ada 3 perkara. Nombor 1, my mom sangat independent. Dia sangat kuat. Nombor 2, dia sangat kuat. Dan nombor 3, dia sangat-sangat positif. So, 3 perkara ni yang I nampak yang membawa kepada siapa I hari ni. Because of that, because of the moment. I ingat ada satu ketika tu dia sakit, kita kena ulang alik. Kita duduk dekat
Segambut, Jalan Kuching waktu tu. And then hospital dekat Ampang. Hospital Ampang. So ulang-alik tu jauh. Dulu kan tak ada Duke. Ada Aclay yang kita guna jalan lama. So I terpaksa dengan my sister, bila my mum warded dekat ward, kena duduk dekat ward, kita tak pandai bawa kereta. So kita orang kena naik taxi, ulang-alik naik bus. So masa tu I nampak my mum ni betapa dia cekalnya. Dia okey je walaupun dia dekat hospital seorang-seorang, kena buat kemoterapi, dia okey. And then 3 perkara yang I nampak, independent, strong, positif, itu yang I belajar banyak perkara. Sebab dalam bisnes, kalau kita relate Tan Sri, dalam bisnes, kalau you tak ada independent, bila you tak ada strong, bila you tak positif, you won't last. You cannot stand dengan hari ni punya teknologi. Macam mana kita hadapi dengan cabaran pandemik COVID-19. Betul tak Tan Sri? Betul. So, pokok pangkalnya ada dalam diri kita. Baik Puan, saya nak tanya sikit. Bagaimana Puan memilih untuk terlibat dalam produk kecantikan wanita? Bidang Kenapa kecantikan. tidak misalnya produk-produk lain yang juga boleh dipasarkan dengan cara yang berkesan? Okey, masa tu started 2017. I ni jenis orang yang sangat obses dengan kecantikan Tan Sri. Suka betul. Okey, nak cantik, nak melawan, memang daripada muda. Walaupun dulu sebenarnya cita-cita I nak jadi pembaca berita. Pembaca berita di TV ya. Itu cita-citanya. Tapi tak tahulah macam mana turning point tu berlaku, Tuhan tu bawa lorongkan dia kepada bidang yang sangat saya suka. So macam mana boleh terdetiknya nak keluarnya bidang ni ataupun produk ni, because I nak cantik. And I nak tengok lebih ramai lagi wanita dekat luar sana, and I believe semua wanita sukakan kecantikan. Tapi Puan juga kita harus menerima hakikat bahawa produk wanita ni sangat kompetitif kan? Bukan saja produk daripada Malaysia, tapi juga bersaing dengan produk-produk antarabangsa. Jadi apa pendirian ataupun approach Puan untuk memastikan bahawa produk ini maksudnya boleh bersaing lah? Boleh bersaing. Because nombor satu, you kena tahu. Bila you keluarkan satu-satu produk, you kena tahu, you have to know your value. You kena ada value. So bila you ada value, you faham value, you share value, insya-Allah produk you akan kekal relevan dekat di Malaysia ataupun di luar negara. And then lepas tu apa yang I tekankan adalah brand perception. Lepas tu leadership brand, product leadership, which is di mana customer punya experience bila pakai Noa, dan you akan menang. You tak perlu bersaing sebenarnya kalau you ada semua tu. Tapi produk ni kebanyakan atau hampir kesemuanya produk wanita, ada produk lelaki untuk saya orang normally veteran memang macam saya. Sekarang ni buat masa sekarang ni memang perempuan semua. Wanita sokong wanita. Okey, baik Puan. Apa agaknya cabaran awal kesukaran yang Puan hadapi pada peringkat permulaan perniagaan? Okey, semua orang pun ada benda ni, but I being honest lah. Waktu mula-mula I berniaga, I tak ada pengalaman. I baru habis belajar, and waktu tu pun I baru berkahwin. So I memang tak ada pengalaman dalam berniaga. Yes, my mom dulu pun, even my auntie pun ada berniaga secara kecil-kecilan. Tetapi cara berniaga sekarang kan tak sama dengan dulu punya cara. So apa yang cabaran yang paling besar bila kita menggunakan sistem agent stokis ni, bila kita nak manage human punya people, we deal with people. Di mana waktu tu I tidak boleh mengawal emosi, tidak tahu macam mana nak manage. Bila you tak boleh nak kawal emosi, orang perempuan kan banyak emosi. Bila you tidak boleh mengawal emosi dan you tidak boleh mengawal the persekitaran, bukan senang you nak deal dengan people. Even customer kita pun people. So all the way I dapat manage dengan baik lah. I belajar macam mana nak jadi orang yang lebih memahami. And then alhamdulillah, cabaran tu mana-mana pun ada cabaran, tetapi kita go through lah step by step. Okey. Apakah Puan ada mendapat manfaat daripada skim kerajaan, pinjaman mara atau sebagainya? So far belum lagi. Tidak pernah. Mula pun tak pernah. Tak pernah. Okey. Tidak pernah. Apakah pada pandangan Puan lah cabaran yang paling utama yang dihadapi oleh wanita yang berminat atau berhasrat untuk berniaga pada hari ini? Okay, first bila you nak berniaga, benda yang you kena tahu, objektif you. And then ramai orang hari ni Tan Sri, bila kita tengok, mereka ni terlalu mengejar kekayaan. Bukan benefit ataupun manfaat yang mereka nak bagi daripada produk mereka ataupun servis mereka kepada consumer ataupun customer. So, dalam kita nak berniaga ni, kita kena tahu ini
servis saya, produk saya yang saya nak bagi ni boleh bagi manfaat. Okay. So and then kemudian sikap. Sikap memainkan peranan yang penting dalam kita nak berjaya ataupun nak menaikkan satu-satu brand sikap kita. Ada setengah-setengah orang dia baru berniaga, hari ni dia expect besok kaya raya. Tak jadi besok putus asa. Mulalah dah tak nak buat. Itulah sikap-sikap yang perlu dibuang yang perlu dibuang untuk orang yang baru nak berniaga. Puan Erika Baiduri berjaya, ribuan yang lain gagal? Soalan ni Tan Sri, ramai yang berjaya dekat luar sana. Maksud saya kita tahu ramai yang berjaya, tetapi kalaulah saya seorang wanita yang berminat untuk masuk dalam gelanggang perniagaan, saya nak kata orang mencontohi Puan Erika lah. Jadi saya tanya diri saya, kenapa saya gagal, kenapa Puan berjaya? Okey, sebenarnya dalam berniaga, you akan menang bila you tahu game berniaga. Okay, bila you tahu game dia, you tahu cara macam mana nak berlawan ni dekat liga ni, insya-Allah you akan menang. Sebab tu berbalik kepada tadi saya ada mention brand perception, brand leadership, product leadership, semua tu memainkan peranan yang penting. Kita akan menang kalau kita punya apa orang kata apa yang dimaksudkan dengan brand perception. Maksudnya bila di mana you positionkan brand you. Ada sesetengah di antara kita hari ni, dia terlalu nak cepat sangat dikenali. Sehingga kan terpaksa merosakkan the brand perception. That's why Puan ada 40,000 orang ejen. Puan jumpa semua ataupun Puan motivasikan mereka? Setiap sebulan 4 kali saya akan jumpa. Normally kalau jadual tu tak padat. Ini dari seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak? Saya akan buat road tour lah. Saya akan pergi ke tempat ke tempat. Kemudian saya akan berjumpa mereka setiap minggu secara Zoom. Saya akan bagi motivasi. Saya akan guide mereka, which is kita ada modul yang kita sediakan untuk bantu mereka. Daripada 40,000 tu, berapa yang sebenarnya star lah, maksudnya yang boleh dianggap sebagai krim dalam krim top? Which is kita ada 100 orang, which is di mana mereka adalah jutawan Nuah, 100 orang. Mereka jutawan dengan pendapatan jutaan ringgit setahun. Dari segi sales mereka lah. Yes. Okey. Saya tertarik dengan apa yang Puan mulakan, iaitu konsep di sebalik #bangkit wanita. Itu kita punya campaign. Boleh Puan ceritakan sikit. Kita ada jalankan kempen Bangkit Wanita Berniaga. Di mana as Tan Sri tahu, saya ni dibesarkan dengan dikelilingi oleh wanita. Ibu saya tunggal, adik-beradik saya semua perempuan. Jadi saya sangat-sangat membela nasib wanita. Sebab tu kempen kita, produk kita semuanya melibatkan wanita. That's why di mana kempen yang kita buat tu, Bangkit Wanita Berniaga, kita nak mengajak lebih ramai lagi wanita-wanita di luar sana berniaga hanya di rumah, boleh tingkatkan ekonomi keluarga, bantu suami dalam keadaan yang pandemik sangat teruk ni. So dari situ mereka ni diberi peluang. Kadang-kadang mereka ni nak ubah hidup tetapi mereka ni tak ada peluang. So dalam Nuah, kenapa kita sediakan kempen sebegini seperti Bangkit Wanita Berniaga ni? Sebab kita nak membuka peluang kepada wanita yang nak ubah hidup. Okey. Salah satu daripada perkara yang menarik perhatian banyak orang ialah Puan menggariskan 5 trust lah beberapa trust lah, saya fikir 5 yang penting tentang untuk wanita bangkit dalam perniagaan. Dan salah satunya ialah tentang keperluan untuk kebebasan keuangan wanita ataupun financial freedom untuk wanita. Kenapa itu? Tan Sri, sekarang ni kalau pergi pasar bawa RM50 dapat apa? Dan kita tengok macam mana banyak rumah tangga runtuh disebabkan ekonomi. Sebab tu isteri-isteri, wanita-wanita dekat luar sana, kenapa kita sangat menekankan isu tentang freedom financial ni? Sebab kita nak kehidupan yang lebih sejahtera. Bukan saya kata duit ni segala-galanya, tetapi hari ni semuanya memerlukan duit. Dan peluang yang ada, kalau kita perasan, mungkin ramai lagi wanita dekat luar sana tak nampak. Banyak peluang yang terbuka dengan modal yang sangat rendah untuk mereka ni bebas daripada masalah kewangan. Cuma perlu rebut peluang, ambil. Kenapa Puan Erika cakap perkara seperti ini? Kenapa tidak kementerian terbabit dengan wanita ataupun kanak-kanak ataupun yang terbabit dengan keusahawanan dan sebagainya bangkitkan perkara-perkara yang sangat relevan untuk wanita? Mungkin kerana cara saya membesar. Saya dikelilingi wanita yang saya sangat tahu perih payahnya ibu saya dulu membesarkan Puan, kalau kita perhatikan salah satu daripada kelompok atau kluster yang paling teruk terjejas
sewaktu pandemik COVID-19 ialah kaum wanita, terutamanya ibu tunggal. Ya. Dan kita dengar cerita horror stories lah, yang makan satu hari sekali, makan telur dan sebagainya. Ya. Apa agaknya lah harapan yang boleh Puan bagikan kepada mereka ni, untuk mereka bukan saja katalah mereka terlibat secara kecil-kecilan dalam perniagaan, tapi untuk memotivasikan mereka. There is always, kata orang putih tu, light at the end of the tunnel. Ya, sebenarnya apa yang boleh saya pesankan atau sampaikan kepada wanita-wanita dekat luar sana, tiada siapa yang boleh ubah hidup kita melainkan diri kita. So bangkit ubah hidup kita untuk keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Mungkin hari ni peluang tu mungkin tak sebegitu besar, tetapi you have to start. Kalau you tak start, you tak mula, you won't learn. Maksudnya you takkan belajar. Seumpama saya suka guna konsep ni. Kalau you nak belajar berenang, masuk belajar walaupun rasa perik, rasa payah. Kadang-kadang mereka rasa macam, oh, madam bercakap tak apalah, madam dah ada satu stage, satu level. Saya dulu pun daripada bawah, daripada budak kampung. Ya, budak kampung yang ada cita-cita nak ubah hidup. Sebenarnya kita kena mula je. Jangan takut nak ubah hidup. Bangkit ubah hidup. Okey. Apakah kemana yang Puan rasa bahawa peranan yang patut dimainkan oleh institusi masyarakat selain daripada kerajaan misalnya untuk membantu kelompok ini, sebab kita tahu bahawa ada dana, ada pinjaman macam tekun dan sebagainya, tetapi Puan sendiri berjaya tanpa sokongan daripada skim-skim yang ada ini. Tetapi untuk wanita yang lain pada keseluruhannya, yang mereka tentu menghadapi masalah yang sama untuk mendapatkan modal, sedangkan modal itu penting bagi perniagaan. Okey, sebenarnya dia bukan soal institusi skim cepat kaya pula, skim ke, tapi sebenarnya dia melibatkan diri kita. Dia melibatkan diri kita. Kalau kita tengok sebenarnya kan, nak berjaya ni, dia tidak perlu tunggu NGO, kerajaan untuk bantu. Dia atas diri kita. Okey, kita perlu tukar mindset kita, kita perlu ubah cara kita berfikir. Kita hari ni terlalu banyak alasan yang kita create. Kadang-kadang kita sabotaj diri kita, Tan Sri. Kita ni ada peluang ada depan mata, kita sabotaj. Oh, tak boleh lah, aku tak pandai berniaga, aku tak boleh berniaga, aku tak ada modal. Sedangkan dalam NUA, modal berniaga cuma RM199 sahaja. So sebenarnya kita kena ubah cara kita berfikir, mindset kita. InsyaAllah bila you boleh ubah cara you berfikir, bila you boleh ubah cara you orang kata menolak alasan-alasan ni, insya-Allah you boleh. Apakah wanita lebih susah untuk memulakan perniagaan daripada lelaki daripada perspektif Puan lah? Sebenarnya wanita bukan senang nak di-handle sebab wanita ni dia ada emosi, dia fikir ini, dia fikir itu, dia fikir anak, dia fikir suami. Sebab tu kadang-kadang madam pun bukan senang nak deal dengan hampir lebih 30,000 usahawan wanita ni. It's not easy. Kalau lelaki senang. Puan bernasib baik kerana dapat support yang baik daripada suami misalnya. Alhamdulillah. Tapi bagaimana tentang orang lain yang merasakan bahawa ini adalah bidang yang tak apalah, kamu duduk kat dapur sudah lah. Kan? No, madam tak setuju ya. Tak boleh Saya tak setuju ya, Tan Sri. Tak setuju. Kenapa? Sebab kita wanita hari ni bukan lagi seperti wanita dulu-dulu. Hanya duduk di dapur. Kalau kita tengok hari ni ramai wanita yang berjaya, malah lebih berjaya sebenarnya, Tan Sri, daripada orang lelaki ni. Betul. Nampak Okey, so madam memang orang kata, kalau Tan Sri kata wanita ni hanya perlu duduk di rumah, saya tak setuju. Saya tak kata gitu, orang kata gitu. Orang kata. Saya setuju. Sebab saya setuju dengan emansipasi wanita ni. Wanita ni dia ada hidden energy. Kalau kita tengok wanita ni dia mampu menggoyangkan dunia Tan Sri Okey. Saya akan ambil itu sebagai satu peringatan. Baik, kemana Puan nak bawa NUA selepas ini? Maksudnya dengan kejayaan secara domestik. Dalam negeri telah mencapai kejayaan. Saya percaya bahawa Puan berfikir besar untuk pergi lebih jauh daripada ini. InsyaAllah dalam masa 3 tahun akan datang kita akan masuk ke Indonesia. Indonesia merupakan our next target market, which is di mana di sana pasaran sangat besar. Cuma madamu I berfikir I nak stablekan dulu di Malaysia, and then kita akan pergi ke Indonesia, kemudian kita akan masuk ke Indian untuk memperluaskan lagi jenama NUA, and then kita nak memberi manfaat
lagi kepada ramai lagi. And then kemudian saya nak melahirkan 100,000 usahawan di bawah naungan Noah. 100,000 100,000 itu sasarannya. orang. Sasaran dalam masa 2 tahun akan datang, insya-Allah. Okey. Macam mana nak capai yang 100,000 tu? Dengan kempen-kempen yang bakal kita lakukan. Dan insya-Allah sebenarnya cara kadang-kadang ialah betul macam mana kita nak capai 100,000. Peluang-peluang yang kita buat, kempen-kempen yang kita buka, marketing-marketing yang kita buat, sebenarnya dekat luar sana ramai lagi wanita yang tak kenal Noah. So, Madam Mu, I perlu bekerja keras untuk orang kata reach the market. Sampaikan dekat mereka, here kita buka peluang untuk anda. Kalau saya suri rumah, saya duduk di rumah, apakah misalnya saya ada peluang untuk menjadi ejen? Mesti ada. Okey. Ya, sebab Noah kita memang kalau kita tengok 70% wanita dalam Noah adalah suri rumah. Ya. Dan hari ni ada contoh-contoh di mana mereka daripada suri rumah cuma tunggu pendapatan daripada suami, mereka hari ni mampu jana pendapatan income RM10,000 sebulan. Ya, alhamdulillah. Dari zero lah, dari zero, daripada modal RM50 sahaja. Okey. Puan, saya nak minta pandangan Puan. Saya percaya bahawa Noah ini pada masa ini tidak lagi dijual di supermarket ataupun farmasi. Apakah ada program ataupun rancangan untuk pergi melampaui daripada sistem yang direct selling atau melalui ejen? Alright, macam Noah, kita on the way pergi ke IPO insya-Allah. So sekarang ni modul bisnes kita adalah menggunakan ejen stokis. Kenapa kita tidak masuk ke farmasi, ke rak-rak store? Sebab itu bukan modul bisnes kita. Kita ada modul bisnes di mana kita seperti yang I katakan tadi daripada awal interview, Madam Mu, kita membela nasib wanita, so kita membuka peluang. Sebenarnya kenapa kita menggunakan modul ni? Sebab apa? Sebab kalaulah orang-orang seperti saya tidak membuka peluang kepada wanita-wanita di luar sana, siapa lagi? Okey. Satu lagi masalah tentang branding ni, Puan. Kalau kita perhatikan, salah satu daripada perkara yang paling penting untuk semua produk ni adalah branding. Pada dasarnya Noah ni telah membina branding dia sendiri, dan ini salah satu daripada kelemahan yang paling besar sekali bagi peniaga-peniaga Melayu lah, terutamanya ni masalah branding. Apa komen? Sebenarnya problem isu yang paling jelas yang kita tengok, mereka tidak willing untuk spend kepada bisnes mereka. Mereka hanya willing spend kepada lifestyle mereka. That's why apa yang Tan Sri boleh nampak, because untuk marketing you have to spend. Untuk branding, untuk naikkan satu-satu jenama you have to spend. Marketing bukan makan kos yang sikit. Tetapi banyak pengasas-pengasas ataupun orang berniaga yang di luar sana, mereka tidak willing untuk spending. That's why. Tak apalah, katakan Noah ni kita boleh nampak sebab dalam sepanjang perjalanan kita lalu lebuh raya, nampaklah Noah tu kan, orang tahulah sebab visibility-nya itu jelas. Tapi bagi orang lain mungkin agak suka sebab ini kosnya agak tinggi. Saya cuma nak minta pandangan Puan tentang bagaimana kita nak kata orang tu memberikan peluang kepada lebih banyak orang untuk menjadi Puan Erica Baiduri. Okey, macam saya nak replicate lah. Okey, apprentice lah Okey, macam tadi saya nak sebut pasal Tan Sri kata mungkin diorang tak ada cost untuk buat branding. Sebenarnya Tan Sri, saya bermula dengan kapital yang sangat rendah. Apa yang saya buat, saya kumpul duit, saya manage the account dengan the finance, dengan kewangan dengan baik, supaya saya, sebab apa tahu, waktu awal berniaga saya tidak spending kepada benda-benda yang tidak memberi benefit kepada jenama saya, sebab saya tahu bila kita nak berkembang perlukan modal. Saya bermula dengan modal yang sangat rendah. Sangat rendah. So tidak ada yang mustahilnya kalau daripada kecil big business, you come from small business. Sama macam Noah. Tapi you have to manage lah. Okey, dalam banyak-banyak pertemuan yang Puan adakan, baik dengan ejen ataupun orang luar ataupun melalui social media, platform social media Puan, apa agaknya soalan yang paling banyak ditanyakan lah macam mana nak berjaya, macam mana nak jadi macam Madam Mu. Okey, ada soalan sama macam Tan Sri tanya tadi, macam mana nak jadi, macam mana nak duplicate. Itulah soalan yang selalu tanya. Sebenarnya senang saja. You kena ada desire, you kena ada big why, you kena ada desire lah, keinginan yang bersungguh-sungguh dalam nak ubah hidup. Dulu kan big why saya tak sama macam hari ni. Dulu big why saya hanya nak bantu keluarga. Tetapi all the way
bila perjalanan tu semakin panjang, saya bersama-sama dengan wanita ni, big why saya berubah. Desire saya berubah. Hari ni desire saya, keinginan saya adalah saya nak lihat wanita-wanita yang berada di bawah Noor ni, mereka jadi seperti saya. Apa saya ada, mereka ada. Malah Tan Sri sebenarnya ada di antara mereka ada lebih daripada saya. Okey. Ya. Apa yang membezakan Erika Baiduri dulu dengan sekarang? Banyak. Nombor satu, knowledge. Ya. Ya, Ilmu. knowledge, ilmu. Ilmu sangat penting. Ya. Dan ilmu saya sanggup I willing to spend on my knowledge. Ya, dulu saya budak kampung je Tan Sri. Apakah Erika Baiduri menganggap bahawa dirinya seorang diva dalam dunia perniagaan? Tidak. Adakah Tan Sri menganggap seperti itu? Ya, maksud saya kadang-kadang kita dari segi ikon lah. Orang melihat saya sebenarnya lebih suka selain daripada orang melihat artis sebagai ikon. Tapi kita mahu juga orang melihat kata orang tu orang yang berjaya dalam dunia perniagaan sebagai ikon. Tujuan dia untuk diteladani dan sebagainya. Betul. Sebenarnya saya pun tak pernah terfikir yang saya akan sampai ke tahap ni. Tidak pernah. Tetapi saya rasa bersyukurlah kerana dengan rezekinya, dengan usahanya boleh berada di tahap ni, dan saya nak tengok lebih ramai lagi wanita, terutamanya orang-orang kita, orang Melayu berjaya sampai ke level-level yang boleh dibanggakan dan dijadikan inspirasi. InsyaAllah. Kejayaan dalam bidang perniagaan ada kaitannya dengan kemewahan baru, dengan keupayaan untuk memiliki kata orang tu keistimewaan dan sebagainya. Apakah itu mengubah Puan Erika Baiduri? Tak juga. Tapi sebenarnya bila kita orang kata berjaya kita ada pilihan. Kita ada pilihan. So bila berbalik kepada soalan Tan Sri tadi, tidak ada apa yang merubah sebenarnya, apa yang adalah yang boleh merubah, ada yang merubah, cuma apa yang merubah banyak adalah saya ada pilihan untuk bantu lebih ramai orang. Kalau dulu saya tak ada pilihan, saya tidak ada kapasiti untuk bantu orang. Hari ni insya-Allah dengan peluang dan kedudukan saya ni, saya boleh bantu lebih ramai lagi wanita-wanita dekat luar sana. Okey, soalan sisipan. Apa hobi Puan? Sejak saya bisnes ni, saya dah tak ada hobi. Tak ada hobi dah? Tak ada hobi. Tak ada hobi, tetapi saya sangat suka membaca dan menulis. Okey. Kemana Puan rasa selepas ini Puan nak pergi? Nak masuk politik? Kalau Tan Sri sokong saya, apa salahnya? No. I akan terus dengan perjuangan I akan bantu lebih ramai lagi wanita-wanita dekat luar sana, dan insya-Allah kita nak naikkan lagi martabat wanita, kita nak tingkatkan ekonomi mereka dan secara tak langsung meningkatkan ekonomi negara. InsyaAllah. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, maka dengan itu berakhirlah perbualan saya dengan Puan Erika Baiduri Abdul Rashid, atau lebih dikenali dengan nama glamour Madam Mu, yang merupakan seorang usahawan yang sangat berjaya dan merupakan pengasas Noor Health dan Beauty. Dan saya bagi pihak Sinar mengucapkan banyak terima kasih kepada Puan. Mudah-mudahan Puan mendapat kejayaan yang lebih besar daripada ini. Dan kita semua berasa bangga lah kerana kita dapat melihat seorang wanita yang berjaya dalam dunia perniagaan yang boleh dicontohi. Saya fikir ini banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada Puan dan daripada perbualan kita ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, dan kita berjumpa lagi dalam program yang lain. Thank you.